Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Laqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم. Wahai Muhammad, apabila ada di kalangan hamba-Ku yang bertanya kepada kamu tentang aku, tentang Allah, katakan kepada mereka, aku sangat dekat dengan mereka. Aku akan memperkenankan permintaan sekiranya mereka meminta kepadaku. Maka mohonlah perkenan daripadaku serta beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka memperolehi petunjuk dan hidayah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, kita berada di penghujung Ramadan. Kita telah baru saja melepasi malam yang ke-27 Ramadan, malam yang dinanti-nantikan oleh majoriti para ulama-ulama dan juga salafus salih. Walaupun mereka berpandangan dengan pelbagai pandangan pada malam-malam ganjil yang perlu diutamakan, namun malam 27 lah kemuncak kepada malam-malam ganjil yang perlu diutamakan. Justru kita telah pun melepasinya. Seandainya Allah rezekikan kita, mana-mana malam yang kita dapat secara konsisten, secara ikhlas, secara tenang, secara puas dengan ibadat kita, dan kita berharap itulah malam Al-Qadar kita. Mudah-mudahan begitulah. Dan dia semuanya adalah rahsia daripada Allah. Berkemungkinan orang ni dapat malam ni, orang ni dapat malam lain, orang ni dapat malam ni. Wallahu a'lam, semua tu Allah yang berhak untuk memberinya kepada kita. Yang penting Allah nak tengok usaha kita, sejauh mana kita benar-benar bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam tersebut. Tuan-tuan dan rahmati Allah, di penghujung Ramadan ini, apa yang saya nak sampaikan untuk ingatan kita bersama adalah, adakah Allah terima segala amal yang kita buat selama Ramadan? Dan yang lebih utama lagi, adakah Allah hapuskan dosa-dosa kita? Adakah kita terpilih di kalangan orang-orang yang dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ramadan ini? Ramadan ibarat kolam air yang sesiapa saja yang memasukinya dan keluar daripada kolam itu, dia akan basah dengan air. Orang yang kedua terjun dalam kolam air dan dia keluar dalam keadaan basah. Tiba-tiba ada orang yang ketiga, dia terjun ke dalam kolam air dan dia keluar dalam keadaan kering. Perumpamaan Ramadan adalah bulan keampunan yang sepatutnya siapa yang masuk ke dalamnya, dia keluar dalam keadaan dia hapus dosanya. Sepatutnya begitu. Tetapi na'udzubillah, ada di kalangan manusia mereka keluar daripada Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah barangkali yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang kita boleh lihat dalam Targhib wa Tarhib, hadis yang panjang, yang masyhur, yang biasa kita dengar tatkala Nabi SAW menaiki 3 anak tangga mimbar. Kita dah biasa dengan hadis ni, tuan-tuan. Saya nak bacakan matan hadis ni supaya kita lebih clear dengan hadis ni. Kata Abu Hurairah, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin amin amin, qila ya Rasulullah innaka sa'idal mimbar faqulta amin amin amin.
Kata Abu Hurairah, ketika Nabi SAW naik mimbar 3 anak tangga dan Nabi mengucapkan 3 kali amin. Dan baginda SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar tadi, engkau telah berkata amin, amin, amin 3 kali engkau ulang." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Jibril alaihissalam, atani Jibril alaihissalam, atani faqala man adraka syahr Ramadan falam yughfaru lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah, qul amin." Fakultu amin. Masa tangga pertama Jibril datang jumpa aku. Jibril kata, barang siapa yang mendapati Ramadan, dia dapat masuk dalam Ramadan tapi dia keluar dalam keadaan dosanya tidak diampunkan, maka orang macam ni, kata Jibril, dia akan dimasukkan dalam neraka serta dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku pun mengaminkan kata-kata Jibril tadi. Itu yang pertama. Waman adraka abawaih, ni yang kedua. Au ahaduhuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah, qul amin. Fakultu amin. Ketika anak tangga yang kedua, Jibril bagi tahu barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya ataupun salah seorang daripada mereka, dia ada mak ayah yang masih hidup, yang sepatutnya dia menyantuni mak ayah, yang menjadi sebab dia mendapat keredaan Allah, tetapi dia tidak buat benda tu. Dia ada mak ayah tetapi dia mengundang kemurkaan dari Allah, fa'abadahullah, maka Allah akan jauh daripada dia. Dia akan jauh daripada rahmat Allah, dia akan dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ada mak ayah tapi dia tak ambil kesempatan untuk jaga mak ayah dia. Amin ya Muhammad. Celaka orang ni, maka ya Muhammad katakan amin, maka aku pun mengucapkan amin. Dan yang ketiga, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika fa'abadahu Allah, qul amin. Fakultu amin. Ketika anak tangga yang ketiga, Jibril beritahu, celaka orangnya apabila disebutkan namamu di sisi mereka, mereka tidak berselawat kepadamu. Katakan amin, maka aku mengucapkan amin. Sesedari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis ni biasa kita dengar. Soalnya adalah kita minta perlindungan daripada Allah agar kita tidak tergolong dalam golongan yang diaminkan oleh Nabi SAW, yang 3 golongan ini dimurkai oleh Allah. Kita sekarang berada bulan Ramadan, kita sekarang mungkin ada mak ayah, kita sekarang mungkin selalu dengar selawat-selawat Nabi ataupun nama Nabi disebutkan, tapi kita tidak selawat. 3 perkara ni ada dalam hidup kita. Maka kita sangat berharap, khususnya dengan Ramadan yang nak pergi tinggalkan kita, adakah kita terpilih untuk nak diampun dosa oleh Allah? Tuan-tuan rahmati Allah, rahmatnya Allah dan istimewanya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dosa yang kita tidak minta diampunkan, tapi Allah ampun dosa. Kita tak minta ampun, tapi dengan sebab kita buat kebaikan, kita berzikir, kita bersedekah, kita buat baik, maka diampun dosa kita. Contoh, untungnya kita tuan-tuan, untung jadi umat Nabi Muhammad. Kita sembahyang berjamaah sebagai contoh. Iza ammanal imam, kata Nabi, apabila imam mengucapkan amin, fa ammanatil malaikah, ni lepas baca Fatihah, kita habis baca Fatihah, imam pun amin. Kata Nabi, fa ammanatil malaikah, malaikat akan menyertai amin dengan imam serentak. Kata Nabi, wa man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaikah, sesiapa di kalangan jemaah yang dia serentak mengaminkan bersama dengan imam dan juga malaikat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Istimewanya kita tuan-tuan, tak payah tunggu Ramadan Allah boleh ampun dosa. Sembahyang berjemaah, amin sama-sama serentak dengan imam. Cuma soalnya ramai orang menong tak ucap amin pun, relax je. Sedangkan simple je amin. Amin tu sebenarnya, ya Allah perkenankan doa. Sebab kita baca Fatihah, dalam Fatihah tu ada banyak doa. Allah happy dengan kita puji Allah, Allah seronok dengan kita minta doa pada Allah, Allah seronok kita tunaikan tanggungjawab solat. Maka Allah bukan sekadar makbulkan doa dengan ucapan amin, malah Allah hapuskan pula dosa-dosa kecil. Kita tak minta, tapi kita buat baik, Allah hapuskan dosa kita. Apa lagi? Kita baca subhanallah lepas mayang, kita berwirid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kata Nabi, siapa yang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah
man qala subhanallah salasa wa salasun walhamdulillah salasa wa salasun wallahu akbar salasa wa salasun summat sama, kemudiannya disempurnakan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. 99 tu campur dengan satu, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir, dubira kulli salah. Dia berwirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, cukupkan 100 la ilaha illallah wa la syarikalah. Dan dibaca ni dubira kulli salah, dibaca ni setiap kali lepas mayang. Diampunkan, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi walau kana dhunubuhu mislu zabadil bahar. Diampunkan dosanya yang terdahulu sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Kita berzikir, kita bukan minta pun ya Allah ampunkan dosa, kita bukan sebut ighfirli, kita bukan sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu memang kita minta maaf. Yang ni kita tak minta maaf pun, kita berzikir, kita puji Allah, tapi Allah bukan sekadar terima pujian, malah Allah ampunkan pula dosa. Sepatutnya ya, kalau bulan Ramadan pun kalau bukan Ramadan pun Allah boleh ampun dosa dengan sebab kita buat zikir-zikir dan juga benda baik yang kita buat ni, apatah lagi Ramadan. Maknanya peluang ampun dosa ni banyak. Tak payah tunggu Ramadan boleh ampun dosa. Buat baik tuan-tuan, jangan buat baik dengan manusia, buat baik dengan binatang Allah ampun dosa. Hadis daripada Abu Hurairah, juga masyhur hadis ni. Seorang lelaki yang sangat kehausan, yang sangat haus, letih dan berjalan di padang pasir, tak ada air. Kita ni dahaga lah sebab puasa. Tapi kalau letih padang pasir dengan humidity dia tuan-tuan, oh lagilah kering dia lain macam. Yang saya pernah berada dekat Sudan, saya pernah berada dekat Yaman, ketika dia panas betul, ya Allah. Contoh macam sekarang saya tengah buat kempen air bersih untuk Yaman. Yaman ni dia orang ni negara perang yang silent, yang orang tak dengar sangat perang dia. Sedangkan mereka perang dalaman. Rakyat sendiri menjadi gelandangan, menjadi pelarian dalam negara sendiri. Dekat 10 tahun mereka duduk kat kemah kan. Even airport Sana'a International Airport dia pun tutup sampai sekarang. Mereka semain tarawih tuan, AK-47 ada dekat celah kaki kan. Sampai sekarang negara dia bergolak. Air tak ada dekat 10 tahun. Bayangkan orang duduk kat kemah pelarian tak ada air. Jadi kita ni terpanggil lah untuk buat kempen air bersih untuk Yaman. Tuan-tuan, saya pernah sampai sana, ya Allah, dia punya panas tak payah cakap lah. Dalam panas, air tak ada. Allahu Akbar, macam mana tu? Jadi alhamdulillah, tuan-tuan perempuan sumbang dana, jadi kita hantar lori-lori air. Satu lori tu 6,000 liter, harga dia RM480 je untuk 6,000 liter tu. Kalau seorang datang dengan 2 tong 5 liter tu, dapatlah lebih kurang dalam 500 individu, 600 individu boleh dapat untuk satu lori air bersih tu. Itu pun datang sekali, entah seminggu, 2 minggu baru datang pula lori sebab terhad tuan-tuan. Oh dahsyat. Haus kita bila tak ada air tuan-tuan. Cerita orang ni dia berjalan kat padang pasir, punya haus dia, ya Allah. Tiba-tiba Allahu Akbar, dia dapat satu lubang sumur atau telaga, ada air dalam, dia jenguk ada air. Oh excited dia pun turun dalam tu. Macam mana dia turun pun tak ada cerita detail lah. Ada tali ke tak ada tali ke, cuma dia boleh turun dalam telaga tu. Dia minum air sepuas-puasnya dalam telaga tu, lega betul dia. Orang berjalan padang pasir mana ada bawa tong apa, tak ada. Dia keluar daripada telaga tu, dia tengok ada anjing seekor yang kehausan, yang menjulurkan lidah. Dia terus terdetik ke hati dia, anjing ni sama macam aku rasa haus tadi. Apa yang aku tengok ke anjing ni, itulah yang aku rasa tadi. Maka dia pun rasa, terus dia turun sekali lagi dalam telaga tu. Macam mana dia nak bawa naik air dalam keadaan timba tak ada? Maka dia guna kasut dia cedok air tu dan dia panjat telaga tu, dia gigit kasut tu, ada air dalam tu. Dia gigit sebab tangan nak kena panjat. Dia bagi minum anjing. Abu Hurairah sebut, maka Nabi SAW bagi tahu apa, orang ini dihapuskan dosanya dengan sebab bagi minum seekor anjing. Sahabat tanya, ya Rasulullah, takkan buat baik dengan anjing pun diampun dosa? Nabi kata, barang siapa yang melakukan kebaikan kepada sesiapa makhluk yang bernyawa, dia akan diampunkan dosa. Tuan-tuan, kita buat baik dengan orang, kita bukan minta ampun, tapi sebab kita buat baik, innal hasanat tujlibus sayyiat. Dengan kita buat baik, Allah boleh hapuskan kejahatan kita. Alhamdulillah, Allah bagi kita umur panjang. Antara sebab Allah bagi kita umur panjang, antara lainnya kerana Allah nak ampun dosa kita yang terdahulu. Sebab biasanya orang makin berumur, dia makin baik.
Makin berumur makin banyak benda baik yang dia buat, dan secara automatiknya dengan ikhlas yang dia buat itu, kesedaran yang ada, taubat nasuhanya, maka menjadi sebab amalan-amalan baik yang dia boleh buat sekarang ni menghapuskan amalan zaman jahil, zaman gelap dia dulu. Normal lah kita muda-muda tuan kan. Adalah benda-benda yang tak betul kita buat masa muda tu. Jadi alhamdulillah Allah dah bagi kita waktu senior sekarang ni. Dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan jiwa kita. Dari sudut fizikal kuat lagi orang muda. Tapi kita yang dah senior ni Allah beri kekuatan jiwa. Fizikal pun kuat lagi tak. InsyaAllah yang main-main ni semua kaki golf semua ni. Saya tengok kat golf, dekat kelab golf Selangor tu, kat KD tu, tengah panas terik tu ada orang Melayu. Oh hebat. Saya rasa barangkali dia musafir kot, 2 mahalah jadi dia boleh buka puasa kot. Saya kata ini luar biasa ni. Tuan-tuan, kita boleh buat baik hari ni dengan harapan bukan sekadar dapat pahala, tapi menghapuskan dosa-dosa zaman muda kita. Itu Nabi sebut dalam hadis, tidaklah seorang hamba itu dipanjangkan umurnya melainkan Allah ingin menghapuskan dosanya. So macam mana takkan hapus dosa dengan sebab umur panjangnya, dengan sebab tiup lilin birthday? Bukan. Dengan sebab bila dia beranjang umur, sepatutnya dia bertambah baik. Makin banyak sembahyang, makin banyak iktikaf, makin banyak baca Quran, makin banyak bangun malam, maka semua amal soleh dia menjadi penyebab dihapus dosa. Sebab tu Ramadan, bulan keampunan. Kalau kita tak minta ampun dengan Allah pun, dengan sebab amal soleh yang banyak kita buat, benda tu menjadi penghapus dosa. Apatah lagi kita minta ampun pula dengan Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang diulang-ulang setiap hari. Malah doa yang disuruh baca pada malam-malam terakhir Ramadan, khususnya ketika bertemu Lailatul Qadar. Simple je. Tuan-tuan rahmati Allah, nak bagi tahu keampunan. Soalnya, adakah kita menuju ke arah keampunan Allah dalam Ramadan? Ada orang memilih untuk buat dosa dalam Ramadan. Dia tak boleh buat amal, tapi jangan buat dosa. Lebih baik tidur, orang kata. Ya, lebih baik tidur tu akan jadi ibadat seandainya kalau dia bangun dia buat dosa. Tetapi kalau dia bangun dia buat pahala, bangun lebih baik lah. Soalnya aku ni tidur, sebab kalau aku bangun aku buat dosa. Itu masalah juga lah. Jadi dia rugilah. Dia hanya hidup dalam Ramadan dan kadang tak berdosa tapi tak ada pahala. Payah juga lah. Nak masuk syurga boleh tapi lambat lah. Kena beratur, tunggulah dulu. Sebab ramai lagi orang yang tak ada dosa dah banyak pahala, jadi dia masuk dulu. Tak apa Ustaz, saya sanggup tunggu. Tak apa lah. Sanggup ke tunggu? Tuan, matahari sejengkal atas kepala, sanggup ke tunggu? Dengan suspend, dengan debaran, tengok ada orang yang kena cangkuk, kena campak, dengan ada orang yang kena seret muka dekat tanah, dengan ada orang yang beraung-raung, yang lemas dengan peluh sendiri. Tak sanggup tunggu tuan, tak sanggup. Walaupun kita rasa-rasa saya ni tak ada dosa setakat dah jadi jemaah TTDI ni dekat 30 tahun tak pernah berdosa lagi dah. Tapi walaupun kita rasa tak berdosa, akhirat nanti kita dah berdosa ke tidak? Ini Ramadan untuk kesekian kalinya Allah bagi. Kita dah sakit baki berapa hari lagi. Dalam banyak-banyak doa yang kita minta, fokuskan pada doa minta ampun dosa. Ini yang paling utama sekali. Allah itu Maha Pengampun. Kita sebutkan tadi tuan-tuan dan puan sekalian, Allah itu Maha Pengampun sehingga kan Allah tahu hamba dia akan berdosa. Selagi bukan nabi, selagi bukan malaikat, memang akan berdosa. Kalau malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, dia tak akan buat maksiat dan dia akan patuh, tak, no argument, no excuses. Apa saja portfolio dia itu dia buat. Tak pernah buat dosa, dia sentiasa patuh apa saja arahan. Itu malaikat. Begitu juga nabi maksum. Tapi kalau manusia biasa selain pada nabi dan rasul, semuanya akan dosa. Dan Allah sangat kenal hamba-Nya. Allah dah bagi dah satu template siap-siap. Berdosa cepat-cepat minta ampun. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu. Mana setiap kali berdosa, cepat-cepat minta ampun. Allah bukan sekadar bagi ampun, malah Allah akan beri syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, orang yang diampun dosa, syurganya seluas langit dan bumi. Kita pun tak boleh nak bayang tuan. Saya lalu kawasan TTDI ni dapat tengok rumah banglo tu pun, kalau aku dapat rumah macam ni kan best. Itu pun dah rasa best dah.
Pergi section 7 Shah Alam, rumah-rumah yang atas bukit, rumah sebiji tu, tengok, ya Allah hebatnya. Tengok orang ambil video pergi melancong luar negara, pergi mana-mana negara-negara yang dak chalet, water chalet semua tu, hebatnya kita tengok. Oh, seronoknya. Dapat ni pun jadilah. Tapi Allah sebut syurga nanti luasnya seluas langit dan bumi, kita pun tak tahu macam mana. Tak nak bayang, tuan. Dan Allah akan beri syurga itu bagi pendosa, tapi pendosa yang diampunkan dosanya. Ramadan memang Allah nak ampun dosa. Sebab tu kita kena ingat, tuan-tuan. Kita kena ingat sungguh-sungguh hadis kursi Allah bagi tahu, ana fi zanni abdi, aku adalah pada sangkaan hamba-Ku. Maksudnya apa? Apa yang kita nak kaitkan? Maksudnya, tuan-tuan, bila Ramadan Allah janjikan keampunan dosa, siapa-siapa yang Allah beri dia peluang masuk Ramadan dan dia boleh beramal dalam Ramadan, maka sangka baik dengan Allah, Allah memang nak ampun dosa dia. Siapa-siapa yang Allah takdirkan dia masuk Ramadan tapi dia buat dosa, yakinlah Allah memang tak nak ampun dosa dia. Barang siapa yang hari ni tak boleh baca Quran, bukan tak boleh sebab tak pandai, tapi sebab tak ada masa. Kita hari ni tak boleh baca Quran sebab tak ada masa, tak sempat. Bukan sebab kita tak pandai, bukan sebab kita tak ada masa, tapi Allah yang tak nak bercakap dengan kita. Tapi ada time tiba-tiba kita boleh baca Quran. Bermaksud time itu Allah memang nak bercakap dengan kita. Kita, kenapa ada waktu kita tak nak berdoa? Kita tahu doa tu bagus, tapi ada ketika je macam malas nak berdoa. Lepas mayang rasa nak bangun tu lebih seronok daripada berdoa. Malam-malam akhir Ramadan ni banyak waktu yang kita boleh berdoa. Nak buka puasa boleh berdoa, tapi tak, kita disibukkan dengan benda lain. Bukan kita tak tahu istimewanya berdoa tu. Kenapa ada ketika kita tak boleh nak berdoa? Bukan sebab kita tak tahu nak minta apa. Banyak benda kita nak minta dalam hidup ni, tapi kita tak nak doa. Bukan sebab kita tak nak, bukan sebab kita tak ada benda kita nak minta, tapi yakinlah ketika itu Allah memang tak nak bagi pun doa dekat kita. Samalah juga, tuan-tuan, seandainya Ramadan Allah tidak beri kita kekuatan untuk beramal, Allah tak bagi kita kekuatan nak datang masjid awal, nak iktikaf, nak stay back sampai tengah malam dengan solat 20 rakaat lagi, sekarang tengah malam bangun tahajud pula, sanggup kurangkan tidur pula, sedekah pula sebanyak-banyaknya. Kalau Allah beri kekuatan kita untuk buat semua benda tu, yakinlah Allah memang nak terima amal itu dan Allah nak hapus dosa. Ana fi zanni abdi. Tapi yakin juga siapa yang Allah beri dia berat untuk beramal hari itu, nak baca Quran malah buat dosa pula, sibuk dengan sosial media, duk tengok benda yang tak elok, duk komen lagi, duk bergaduh lagi, yang jahat lagi duk curi barang lagi, masih lagi duk jadi scammer telefon, jadi LSDN lah, tabung haji lah, apalah macam-macam. Ramadan, tuan-tuan, orang Melayu kita. Yakinlah orang macam ni memang tak nak dia ampun dosa. Sebab apa? Dia masih buat dosa dalam Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka ingat, saya bukan Tuhan, tapi apa yang saya bawa kepada tuan-tuan inilah yang disebut oleh para ulama. Seandainya adalah hadis Nabi juga, kita kena ingat hadis ni. Satu hadis kursi tadi, ana fi zanni abdi, aku adalah pada sangkaan hamba-Ku. Jadi kalau Allah beri kita peluang, tuan-tuan, untuk jadi orang baik dalam Ramadan, maknanya memang Allah nak bagi kita baik, dan memang Allah nak beri kita ampun dosa, Allah nak bagi kita pahala banyak, Allah nak bagi kita syurga. Kalau tak, Allah takkan design pesta Ramadan ni. Allah takkan design benda tu. Dan kita juga jangan lupa dengan hadis Nabi SAW, hadis kursi juga, barang siapa yang menuju kepada aku sejengkal, kata Allah, aku akan menuju kepadanya sehasta. Barang siapa yang menuju kepada aku dengan berjalan, aku akan menuju kepadanya dengan berlari. Apa maksud hadis tu? Berarti siapa yang nak Allah, Allah lagi nak dia. Allah bagi dia Ramadan, okey, dan dia rebut peluang Ramadan tu, maksudnya Allah memang nak bagi kat dia. Kalau dia boleh pergi dekat Allah 5 minit, Allah lagilah nak pergi dengan dia, spend time lagi lama dengan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak bagi tahu, kalau kita meminta kepada Allah sebenarnya, apatah lagi minta pula pada malam-malam yang terakhir, ditakdirkan pula dengan malam Al-Qadar, oh lagi cepat Allah nak bagi apa yang kita minta tu. Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sangat berharap Ramadan ini adalah Ramadan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita, sebab Allah itu maha adil dan maha tahu dan maha kaya. Allah tahu manusia ini dia akan ada dosa sepanjang tahun, maka inilah bulan-bulan pengampunan yang Allah nak bagi.
kalaulah raja-raja kita tuan-tuan, dalam dia punya protokol diraja itu, mereka ada badan pengampunan tuan. Okey, dia ada kuasa untuk memberi ampun kepada orang-orang penjenayah yang duduk dalam penjara yang berkelakuan baik. Itu syarat utama dia. Tuan-tuan, itu raja-raja, mereka juga ada kuasa tu. Apatah lagi Allah yang maha raja, dia ada kuasa pengampunan, dia nak beri, dan siapa pun dia boleh beri, walau jahat macam mana pun orang itu. Allah tidak mahu tengok di mana dia bermula, Allah nak tengok di mana dia berakhir. Dia berdosa 11 bulan, Allah beri dia Ramadan, Allah tengok Ramadan ni dia ambil peluang tak nak counter, nak minta, malah dengan taubat sungguh-sungguh supaya dia ampunkan dosanya, dengan syarat dia tak nak ulang lagi apa dosa-dosa yang dia buat. Dia berazam untuk tidak mengulanginya, dia merasa hina dengan dosa tersebut. Kalau dia melibatkan dengan manusia, dia kembalikan balik hak manusia tadi, maka insya-Allah Allah pasti akan beri dia keampunan dan Allah akan beri dia syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana orang yang masuk ke dalam Ramadan tapi dia tak dapat apa-apa, tak dapat keampunan Allah, maka orang macam ni memang orang yang sangat rugi, orang yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ingat juga hadis yang dhaif yang biasa juga disebut, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru atqum minan nar. Hadisnya dhaif, tapi dia bukan palsu. Dia lemah dari sudut periwayatan, tapi dia bukan direka-reka. Dia hanya lemah dari sudut sanad sahaja, perawi-perawinya yang menyebabkan lemahnya status hadis itu. Tapi dia still hadis yang boleh diterima pakai dalam bab motivasi ataupun fadailul a'mal. Pertengahan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, keampunan, dan akhirnya pembebasan. Kita kalau diampun dosa ni last akhir Ramadan ni, kita berharap dalam doa kita dikeluarkan daripada senarai ahli neraka. Sebab itu kita jangan rasa miss dengan doa yang Bilal kita atau imam kita baca masa tarawih tu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan jangan lupa dengan doa Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Muslimin yang dirahmati Allah, kalau tak Ramadan pun kita minta juga ampun dalam duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli nombor 1, nombor 8 wa'fu anni. Apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Ulama bagi tahu ni dua-dua minta ampun. Bezanya tuan-tuan, Rabbighfirli Allah boleh ampun dosa, ghafara Allah boleh ampun, tetapi dosa itu masih tercatat dalam buku amalan. Pen merah tu masih ada, malah dibentangkan nanti hari kiamat. Allah bentangkan kebaikan kita, Allah bentang pula keburukan kita, dan Allah ampun dosa keburukan ni. Tetapi al-afu yang kita minta sungguh-sungguh bulan Ramadan, al-afwa, bukan sekadar Allah ampun dosa, malah Allah delete semua kejahatan tu dalam buku catatan kita. Macam kita tuan-tuan ada masalah dengan orang, kita mungkin bermaaf, berbaik, tapi setiap kali kita jumpa dia terserempak balik, kita akan terasa, teringat balik benda tu. Kita dah maaf dah, tapi bila jumpa dia kita hilang mood, teringat lagi. Tapi ada ketika orang yang kita maaf, kita berdamai, dan kadang kita lupa langsung dah benda tu. Sehingga 5-6 tahun lepas tu dia jumpa kita masa kenduri, dia kata, bang saya masih teringat bang, saya nak minta maaf lagi sekali lagi. Kita pun dah lupa, maaf yang mana pula ni. Dia pun cerita balik cerita tu, kita, ya Allah engkau ni tak payahlah aku cakap benda tu, aku dah tak ingat langsung dah benda ni, kita dah tak ada apa dah tuan-tuan. Ini al-afwa. Kita harap itulah yang kita dapat daripada Allah dengan Ramadan ini, bukan sekadar ghafara, tetapi al-afwa. Dan kita harap kita keluar dalam keadaan ibarat anak yang baru lahir daripada perut ibu, insya-Allah. Aidil Fitri, kembali kepada fitrah seorang hamba kepada Tuhan, fitrah seorang bayi yang dilahirkan yang tidak ada dosa, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Itu sahaja tuan-tuan puan sekalian. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.